Hai, bertemu lagi dengan saya di dalam sel modul yang keempat ini. Saya percaya bahawa anda sekalian telah pun memahami tentang persaingan secara sihat ini seperti yang telah dinyatakan serta dijelaskan oleh rakan seperjuangan saya iaitu Rolenzia tadi. Okey, pasti anda tertanya, pentingkah persaingan ini? Kenapa kita perlu mengamalkan persaingan hebat ini di kehidupan seharian kita? Okey, di sini saya akan menjelaskan kepada anda apakah kepentingan persaingan ini, lebih-lebih lagi persaingan secara sihat kepada individu. Okey, seperti yang anda lihat di skrin anda sekarang, kepentingan bersaing terdapat dua, iaitu dapat meningkatkan motivasi individu dan dapat juga meningkatkan keyakinan seseorang tersebut. Jadi, untuk membuatkan anda lebih faham, saya akan menjelaskan contoh-contoh bagaimana sesuatu situasi dapat meningkatkan motivasi dan keyakinan seseorang melalui bersaing. Sebagai contohnya adalah pertandingan. Okey, jika disebut mengenai pertandingan, pasti kita akan bersungguh-sungguh melakukan sesuatu perkara tersebut agar kita boleh memenangi pertandingan tersebut. Jadi, tanpa kita sedar, pertandingan tersebut telah menjadikan perkara kita untuk bermotivasi agar kita lebih bersemangat untuk mencapai sesuatu perkara tersebut. Betul tak? Mestilah betul kan? Okey, supaya lebih jelas, saya akan memberikan satu contoh di mana kita ambil contoh iaitu pertandingan reka cipta. Okey, bagi yang menyertai dan memasuki pertandingan tersebut, mereka pasti akan mencipta sesuatu yang mungkin di luar jangkaan orang ataupun sesuatu yang menarik perhatian para juri. Jika memenangi, akan mendapat hadiah yang lumayan yang ditawarkan oleh penganjur. Jadi, tanpa kita sedari bahawa hadiah tersebut mungkin akan menjadi pembangkit semangat peserta dan atau lebih kita panggil sebagai motivasi untuk peserta bersaing dengan peserta yang lain. Perkara ini juga kita panggil sebagai persaingan secara sihat antara para peserta, di mana para peserta tidak terlibat dengan hal yang dilakukan oleh peserta lain atau lebih senang disebut sebagai tidak sabotaj antara satu sama lain. So, daripada persaingan ini, para peserta akan menemukan apa matlamat atau apa goal dia untuk menyertai sesuatu pertandingan atau melakukan sesuatu perkara tersebut. Seterusnya adalah dapat meningkatkan keyakinan seseorang individu tersebut. Okey, sebagai contohnya, dengan adanya persaingan akan membuatkan seseorang tersebut mencabar diri mereka untuk mencapai sesuatu perkara yang mereka minati. Salah satu contoh yang paling dekat dengan kita adalah bersenam. Kita tahu bahawa dengan melakukan senaman ini terdapat banyak faedahnya kepada kita seperti jaga badan, membina ataupun membentuk badan. Okey, sebagai contoh, jika seseorang tersebut ingin rupa bentuk badan yang cantik, maka dia memerlukan usaha yang bergerak untuk bersenam. So, individu tersebut akan mencabar diri mereka untuk melakukan senaman yang boleh menghasilkan tubuh badan yang inginkan olehnya. Jika individu tersebut kerap berlatih ataupun telah mendapatkan hasil yang dia inginkan, maka secara tidak langsung ini akan meningkatkan lagi keyakinan dia untuk mendapatkan rupa bentuk yang menarik. Okey, itu adalah antara kepentingan bersaing secara sihat. Okey, seterusnya saya akan mengajak anda bersama saya untuk bagaimana melatihkan diri menjadi menjadi seorang individu yang sentiasa bersaing secara sihat dengan orang sekeliling. Salah satu caranya adalah dengan menukar pemikiran kita. Saya akan mengajak anda untuk melakukan satu aktiviti iaitu aktiviti jom berubah. Di sini saya akan mengajak anda untuk melakukan aktiviti yang sangat senang dan sangat dekat dengan diri kita iaitu dengan ubah monolog kita. Adakah anda mengerti apakah yang dimaksudkan dengan monolog? Okey, di sini saya akan menjelaskan kepada anda agar anda lebih memahami aktiviti kita ini. Monolog ini adalah
percakapan, iaitu percakapan antara diri kita sendiri. Dan untuk pengetahuan semua, monolog ini bukan seperti dialog. Dialog adalah apabila terdapat dua ataupun lebih daripada seorang individu yang terlibat dalam perbualan. Manakala monolog adalah sesuatu yang kita bicarakan untuk diri kita sendiri. Okey, untuk anda lebih memahami, monolog yang sering kali kita lakukan setiap hari, hampir setiap hari, iaitu saya nak makan apa ya hari ini? Okey, itu adalah salah satu contoh monolog yang selalu kita sebut di dalam hati. Betul tak? Jadi bagaimana kita dapat mengubah monolog kita ini? Adakah kita memerlukan sebarang peralatan? Tidak perlu. Kita tidak memerlukan sebarang peralatan seperti kamera, ataupun kita perlu membuat video, ataupun kita perlu menulis di dalam telefon ataupun menulis di dalam surat. Okey, semua itu adalah tidak perlu. Anda boleh sahaja bercakap dengan diri anda melalui hati ataupun pemikiran anda ingin meningkatkan lagi keyakinan anda, boleh bercakap berhadapan dengan cermin. Saya pasti anda mungkin bertanya, bagaimana dengan monolog yang saya masukkan ini? Okey, jangan risau. Saya akan mengajar anda satu persatu untuk mengubah monolog kita. Contohnya, kita ambil situasi di tempat kerja di mana rakan seperjuangan kita telah mendapat anugerah atau mendapat kenaikan pangkat di tempat kerja. Jika kita mendapat tahu bahawa rakan seperjuangan kita telah mendapat anugerah ataupun mendapat kenaikan pangkat di tempat kerja, pasti juga kita ingin mengikuti jejak mereka, namun mungkin ada segelintir individu yang merasakan perasaan iri hati, cemburu ataupun perasaan dengki dengan rakan seperjuangan yang telah mendapat anugerah ataupun kenaikan pangkat tersebut kan. Okey. Jadi, untuk kita memuhasabahkan diri, kita perlu melatihkan diri kita agar sentiasa melakukan perkara yang terbaik. Okey, salah satu perkara yang boleh memberangsangkan kita agar kita dapat menjejaki seperti rakan seperjuangan tersebut, kita boleh mengubah monolog kita berbanding kita harus bersikap dengki atau bersikap cemburu dengan pencapaian yang diperoleh oleh rakan tersebut. Contohnya adalah kita boleh bercakap dengan diri kita yang kita ini mampu untuk, seperti caranya adalah kita harus bercakap dengan diri kita, iaitu menyebut perkataan-perkataan yang positif. Caranya adalah, maybe kita boleh memegang dada kita dan menyebut, okey, saya boleh seperti dia, saya yakin saya boleh, saya mesti bekerja lebih keras lagi selepas ini untuk mencapai pencapaian yang seperti rakan tersebut dan sebagainya, ayat-ayat positif yang boleh menaikkan semangat anda. Okey, sekiranya anda dapat melakukan monolog seperti itu, ini bermaksud bahawa anda telah melahirkan monolog dalaman anda dari segi yang positif. Monolog yang negatif pula adalah seperti ini. Jika anda melihat rakan anda memperoleh kejayaan, manakala anda juga mempunyai perasaan yang iri hati, mungkin anda akan menolog sendiri di mana anda berfikiran negatif terhadap rakan anda di mana mungkin pencapaian yang diperoleh olehnya adalah dibantu oleh orang lain. Okay. Di sini anda dapat melihat bahawa pentingnya monolog yang positif dapat memberangsangkan anda untuk mencapai sesuatu yang anda inginkan lebih-lebih lagi dalam aspek persaingan yang secara sehat ini. Jadi, bagi memberikan anda pengalaman untuk mengubah monolog ini, kita akan melakukan satu aktiviti di mana anda diminta untuk mengubah monolog berdasarkan sesuatu situasi. Anda diminta untuk menonton video ini terlebih dahulu. Sebelum itu, saya akan menayangkan satu video untuk anda. For decades, riding in a taxi stayed the same miserable experience. They were hard to find, expensive, and unpleasant at best, all because competitors were prevented from entering the market. But then Uber and Lyft came along and figured out a way to challenge the local taxi cab monopolies. And what happened?
Prices dropped, rides became easier to find, and quality went up. Way up. This is why competition is fundamentally important. Competition is the only force that consistently leads to lower prices and better quality goods and services, improving our daily lives. If an industry is shielded from competition, then the companies within those industries can keep prices high with little incentive to innovate. But as soon as a new competitor joins the market and does something better, faster, or cheaper, then the other companies can either adapt and compete to stay relevant or not. Either way is a win for consumers. Some businesses will succeed, some will fail. But as long as the market remains open to new competition, then prices will stay low and innovation will continue. Saya ingin meminta Anda untuk menggunakan situasi yang terakhir yang terdapat di dalam video tersebut, iaitu para peniaga gerai yang bersaing untuk mendapatkan pelanggan mereka. Soalannya berbunyi seperti ini. Jika Anda seorang peniaga gerai tersebut, apakah monolog positif yang akan Anda katakan bagi diri Anda untuk meningkatkan keyakinan dan motivasi Anda untuk bersaing dengan peniaga yang lain? Anda boleh menulis jawapan Anda di Google Form tersebut. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.